Assalamualaikum, saya Wan Nukman Muhammad Fison. Dan saya Hazel Desmond. Berikut kami bawakan dahulu tumpuan utama Nasional 8 7 Disember. Umat Islam di ASEAN perlu satukan ummah. IS di Malaysia tidak mendatangkan ancaman serius. UMNO harus pamer prestasi atasi cabaran semasa. Penularan fahaman kumpulan militan IS di Malaysia ketika ini masih lagi terkawal dan tidak mendatangkan ancaman serius. Bagaimanapun, kerajaan sentiasa melaksanakan langkah kawalan yang perlu dalam menghapuskan fahaman kumpulan berkenaan, termasuk menerusi kerjasama perkongsian risikan dan pertahanan strategik. Kerjasama seumpama itu menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein penting, terutama ketika dunia sedang diancam keganasan oleh kumpulan militan berkenaan. So far, from the reports that we received, the situation is still very under control. If not, we would not have went through the ASEAN summit and the Military summit. It would have been impossible for me to invite 10 ASEAN defence ministers plus 8 before that. So yes, I believe that we're not in a situation so critical that we have to never be complacent. Datuk Seri Hishamuddin terdahulu merasmikan Dialog Pertahanan Negara-Negara Asia Tenggara 2015 di Ibu Negara. Matlamat dialog tersebut antara lain untuk bagi meningkatkan kemahiran negara anggota dalam hubungan kerjasama keselamatan dan pertahanan melalui aktiviti latihan dan operasi dengan menggunakan standard operasi prosedur SOP dan saling kendali. Malaysia bakal menghantar 4 kumpulan pakar ke Australia bagi melatih pegawai kerajaan negara itu berhadapan isu keganasan. Kedua-dua negara turut setuju berkongsi maklumat serta memperkukuh kerjasama bagi mengekang masalah sama. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kumpulan pakar yang akan dihantar terdiri daripada pegawai Jabatan Penjara, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan pensyarah universiti. Mereka dijangka memulakan sesi latihan kepada jurulatih yang berkhidmat dengan kerajaan Australia bermula Februari hadapan. Juga kami akan memberikan pengalaman dari acuan atau template pemulihan atau rehabilitation yang kini dikenal sebagai de-radicalization untuk dilakukan di Australia. Australia setuju dengan tawaran terbabit ekoran pengalaman luas Malaysia berhadapan ancaman pengganas komunis dan pelampau agama. Kerjasama perkongsian maklumat melalui jawatankuasa kerja bersama turut diperkukuh bagi mengekang rangkaian kegiatan pengganas. Umat Islam di rantau ini digesa memainkan peranan menyampaikan mesej kepada dunia bahawa Islam merupakan agama yang aman, adil dan inklusif. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ia supaya Islam tidak disalaherti dan dikaitkan dengan kegiatan keganasan. Penganjuran Festival Masjid ASEAN AMF antara program yang berupaya memupuk pemahaman tentang agama Islam. AMF yang julung kali diadakan bertujuan mentakrifkan semula, menyokong serta mengembang peranan institusi masjid dalam kalangan masyarakat ASEAN. Ia juga bagi mengatasi sebarang salah faham dan menyuntik pemahaman lebih mendalam mengenai perbezaan agama yang dianuti 625 juta rakyat rantau ini. Teks ucapan Datuk Seri Najib sempena perasmiannya di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC dibacakan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. With over 240 million Muslims in ASEAN, we should be unified congregation of the Ummah here in Southeast Asia and speaks as one of to the world of the modernization
and moderation and tolerance that is our heritage. Bertemakan pengetahuan ukhuwah dan kefahaman, AMF menghimpunkan golongan intelek, ulama dan masyarakat pelbagai kaum, latar belakang serta budaya daripada semua negara anggota ASEAN. Medan pemantapan dan pengukuhan jentera-pati. Bulat air kerana pembetul, bulat manusia kerana muafakat. RTM bawakan Perhimpunan Agung UMNO 2015. Sejarah banyak mengajar erti sebuah perjuangan. Perjuangan UMNO juga tidak pernah kurang dari melalui zaman yang penuh ranjau dan duri, namun di sebalik segala cabaran yang dihadapi, parti itu terus mengorak langkah ke hadapan. Untuk itu, seluruh anggota UMNO perlu berjuang berdasarkan slogan bersatu, bersedia dan berkhidmat. Menurut penalisis geopolitik Profesor Madya Dr. Rosmadi Fauzi, UMNO harus menunjukkan prestasi bagi mengatasi isu-isu mencabar yang melanda negara. Jika tidak ditangani secara bijak dan berhemah, isu-isu ini mungkin membawa kepada perpecahan, kelemahan dan hilangnya erti 3B, iaitu bersatu, bersetia, berkhidmat yang dilaungkan selama ini. Tunjukkan prestasi parti supaya rakyat kembali kepada sokongan kepada parti ini. Dan lagi satu, saya melihat bahawa UMNO perlu seakan penjenamaan semula, kena rebranding supaya rakyat semakin dekat kepada UMNO. Dan beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu dalam segmen Berita Nasional. Perhimpunan Agung UMNO ini juga memerlukan kajian secara empirikal supaya masalah rakyat dapat diatasi secara sistematik dari dalam dan luar politik. Dengan prestasi UMNO, ianya dapat memulih dan mengembalikan keyakinan terhadap parti ini. Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC bakal menjadi tumpuan bermula esok dengan persidangan 3 sayap UMNO sebelum pembukaan rasmi Perhimpunan Agung UMNO 2015 Khamis ini. Pastinya perhimpunan kali ini menjadi wadah kesinambungan memperkukuh rangkaian antara golongan lama dan baharu dalam parti. Selain itu, suara yang harapan yang disuarakan veteran UMNO khusus buat generasi baharu. Wartawan Syarif Syarafuddin melaporkan. Anggapan UMNO, sebuah parti untuk mendapatkan imbuhan seolah-olah meleburkan semangat perjuangan yang ada pada ahli-ahli parti. Justru itu orang Melayu khususnya perlu berfikir sejenak dengan keadaan senario politik hari ini. Kalau orang Melayu menghangatkan UMNO mesti jaga dia dan beri segala-gala untuk dia, saya kata ini bukan satu perjuangan. Tak kira orang veteran ke, orang muda ke, wanita ke, puteri ke, kita bolakkan satu untuk mesti menegakkan UMNO supaya UMNO tidak senang dicabar, digugat ataupun orang dipelekehkan oleh orang-orang lain. Malah kekuatan yang dimiliki UMNO sehingga hari ini juga bukan kerana satu sayap saja, tetapi rangkaian generasi menjadikan parti ini kekal relevan. Jangan mengasingkan orang lama, pemuda, puteri, wanita, kita anggap ini satu rangkaian. Jadi sebab itulah dalam Perhimpunan Agung yang seumpama ini, kita jangan terlampau mencarikan kesalahan. Kita positif, jangan negatif. Kita positif. Tak boleh tidak dah. Gigi dengan lidah pun dia gigi. Jadi dalam parti apa lagi politik. Politik, kan? Kita faham politik. Tapi janganlah buat perperok pelanda ke dalam keluarga. Tidak mahu melihat kemelut parti berterusan, segala isu yang boleh memecah belahkan parti perlu diselesaikan dalam semangat kekeluargaan. Janganlah kita dalam UMNO ni dah dibuat keputusan, maka ada pula pihak-pihak yang memberi pandangan sendiri. Cuba nak mengubahkan keputusan itu hingga menimbulkan masalah kepada parti dan menyebabkan perpecahan dalam parti. Perkara itu dapat diselesaikan kalau dibawa dalam perbincangan. Jangan jadi tidak selesai. Di masing-masing isu itu menjadi model politik masing-masing.
Mengetepikan perbezaan pendapat, pentas perhimpunan kali ini perlu kembali meneruskan matlamat asal perjuangan parti. Harapan turut disuarakan untuk melihat generasi muda untuk tidak menjadi ahli semata-mata kerana jawatan tetapi untuk khidmat kepada rakyat. Satu masa dulu, orang tidak mengharapkan balasan apa-apa dia berjuang menjadi ahli UMNO, menjadi setiausaha UMNO, menjadi ketua UMNO pun tidak mengharapkan balasan apa-apa. Tapi sekarang ni saya dapati dia berebut jawatan kerana sesuatu. Dia rasa kecewa tu. Jadi kerja dia, perjuangan dia terhadap UMNO itu nampak tidak begitu bersungguh-sungguh. Suara veteran ini tidak boleh dipandang sepi dan perhimpunan kali ini menjadi platform penjelasan juga penerangan untuk kembali menjernihkan kemelut yang berlaku dalam parti. 5,738 perwakilan yang terdiri daripada 2,762 perwakilan Perhimpunan Agong, 993 persidangan pergerakan wanita, 992 perwakilan pemuda dan 991 perwakilan puteri bakal membawa satu matlamat serta tekad. Perjuangan UMNO akan terus kekal relevan. UMNO terus marah untuk rakyat Malaysia. Dalam pada itu, persiapan Perhimpunan Agong UMNO 2015 sudah 90% di peringkat akhir dan bersedia menunggu kehadiran 5,732 perwakilan serta 1,453 petugas media dari dalam dan luar negara. Kawalan keselamatan terhadap perwakilan dan pemerhati termasuk media juga dipertingkat. Ia bagi memastikan perhimpunan berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Menurut Setiausaha Kerja UMNO, Datuk Abdul Rauf Yusof, saringan masuk para perwakilan dan pemerhati akan dilakukan kaki tangan ibu pejabat dengan dibantu pihak berkuasa. Ianya adalah untuk memudah cara bagi memastikan bahawa persidangan berjalan dengan lancar tetapi tidak dikompromikan. Kita tidak berkompromi tentang soal keselamatan. Atas nasihat daripada agensi-agensi berkenaan, maka langkah ini diambil supaya memastikan semua para perwakilan, pemerhati, ahli majlis kerja tertinggi berada dalam keadaan yang selesa dan boleh menjalankan mesyuarat tanpa gangguan. Datuk Abdul Rauf ditemui media ketika meninjau kerja-kerja akhir persiapan Perhimpunan Agong UMNO 2015 di PWTC. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengesahkan kehadirannya pada perasmian Perhimpunan Agong UMNO 2015 Selasa ini. Pengurusan UMNO telah pun menerima pengesahan kehadiran Tun Dr. Mahathir dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Tun M kata dia akan hadir dengan isterinya Tun Dr. Hasmah dan pihak ibu pejabat mengalung-alungkan kehadiran beliau. Selain Tun Dr. Mahathir, seorang lagi bekas Perdana Menteri iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi juga telah mengesahkan kehadiran pada Perhimpunan Agong itu. Dan sempena perhimpunan kali ini, sayap UMNO paling muda iaitu Pergerakan Puteri akan melancarkan biro baharu yang akan menjadi perantara kepimpinan parti dengan golongan wanita muda. Menurut Exco Puteri UMNO yang bertanggungjawab kepada soal perlembagaan, Isfarina Muhammad Bali, biro yang bakal dikenali sebagai Adinda itu akan dilancarkan Presiden Parti Datuk Seri Najib Tun Razak esok. Program Adinda, cetusan idea Ketua Puteri Datuk Mas Ermiyati Samsudin itu menyasar golongan wanita muda berusia antara 18 hingga 22 tahun yang kebanyakannya merupakan golongan pelajar di institusi pengajian tinggi. Sekarang ni kita perlukan golongan muda untuk bersama kita dan lebih lagi memperluaskan lagi pergerakan Puteri UMNO dari segi program-program dan aktiviti. Jadi ini antara salah satulah gerak kerja yang kita akan lancarkan tidak lama lagi. Mengenai persidangan Pergerakan Puteri Rabu ini, Isfarina berkata hanya satu usul akan dibahaskan kali ini, iaitu ucapan dasar Ketua Puteri. Bagaimanapun, ia akan membabitkan pelbagai kluster termasuk politik, ekonomi dan agama. Usul akan dicadang wakil Selangor dan disokong wakil Johor sebelum dibahaskan wakil daripada setiap negeri. Turut berbahas ialah wakil pelajar dan OKU. Usul kali ini juga agak berbeza kerana ia ada kaitan dengan pembentangan bajet 2016 yang memberikan fokus kepada golongan muda dan golongan B40. Ia satu suara yang akan diketengahkan oleh
maksud saya oleh speaker-speaker, wakil-wakil negeri, terutama sekali dalam bidang ekonomi lah, yang mana mereka mahu memperkasakan wanita muda itu sendiri dan juga membanyakkan lagi usahawan-usahawan di kalangan wanita muda, dan juga memastikan juga di syarikat JLC mempunyai kepimpinan wanita itu sendiri. Persidangan ketiga-tiga sayap akan berlangsung Rabu ini dan dirasmikan sendiri oleh ketua pergerakan masing-masing. Isteri Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansor menyeru ahli-ahli parti agar terus setia kepada UMNO dan tidak bertindak merosakkan parti tersebut. Beliau berkata mereka perlu kembali kepada UMNO, parti terbesar orang Melayu, dan bersama-sama dengan ahli lain untuk memperkukuh sekaligus memperkuatkan parti dalam memastikannya kekal relevan. Dalam menghadapi cabaran politik yang semakin mencabar dan panas, UMNO seringkali dijadikan sasaran oleh pihak tertentu yang berniat jahat. Bagi menyebarkan segala anasir-anasir kotor mereka, media sosial telah dijadikan senjata utama untuk mengelirukan serta mempengaruhi minda dan fikiran rakyat. Beliau turut mengingatkan ahli UMNO agar terus setia kepada kepimpinan parti dan tidak terpengaruh dengan anasir luar. Beliau berkata demikian pada majlis tahunan bersama Skuad Sayang 2015. Hadir bersama Ketua Pergerakan Wanita UMNO yang juga merangkap Ketua Pesuruhjaya Skuad Sayang Malaysia, Datuk Seri Shahrizad Abdul Jalil. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor dan Setiausaha Kerja UMNO Datuk Abdul Rauf Yusof untuk membatalkan saman Anina Saad Udin berhubung pemecatannya daripada parti berkenaan. Keputusan dibuat Pesuruhjaya Kehakiman S. Nanta Balan. Dalam keputusan itu, Mahkamah memutuskan tidak mempunyai bidang kuasa untuk mendengar permohonan Anina untuk mencabar pemecatannya itu. Seksyen 18C Akta Pertubuhan 1966 menyatakan Mahkamah tidak mempunyai bidang kuasa mendengar keputusan yang dibuat oleh mana-mana parti politik. Anina diputuskan bukan lagi ahli UMNO selepas menfalkan saman terhadap Presidennya Datuk Seri Najib Tun Razak. Mahkamah terikat bahawa seseorang anggota parti yang memfalkan tindakan undang-undang tidak lagi menjadi anggota parti. Dengan keputusan itu juga, Mahkamah mengarahkan Anina membayar kos RM5,000. 11 September lalu, Anina memfalkan saman berkenaan selepas mendakwa Tengku Adnan mengeluarkan surat pemecatannya daripada UMNO. Namun ia diedar kepada media dan orang awam sebelum diserahkan kepadanya secara peribadi. Institut Hal Ehwal Demokrasi dan Ekonomi IDEAS menggesa semua pihak agar membaca dan meneliti analisis kos manfaat perjanjian perkongsian Trans-Pasifik TPPA oleh Institut Strategik dan Kajian Antarabangsa ISIS dan PricewaterhouseCoopers PwC. Ketua Pegawai Eksekutifnya Wan Saiful Wan Jan dalam satu kenyataan berkata, kedua-dua laporan itu membolehkan ahli parlimen dan pihak berkepentingan awam memperolehi jawapan terhadap kebimbangan mereka sebelum membuat sebarang keputusan muktamad. Wan Saiful turut menyifatkan kedua-dua analisis kos manfaat tersebut tidak menolak kebimbangan yang dibangkitkan pelbagai pihak. Ia juga turut memutuskan yang Malaysia akan meraih manfaat daripada perjanjian perdagangan itu. IDEAS juga bimbang mengenai kelompok yang menentang TPPA kerana dipengaruhi kumpulan aktivis anti-liberalisasi yang terus menolaknya biarpun kajian menyifatkan perjanjian itu baik. IDEAS turut menyarankan semua kementerian bekerjasama menyalurkan maklumat secara berkesan mengenai manfaat TPPA kepada rakyat. Ini memandangkan setakat ini beban tugas itu seolah-olah hanya ditanggung Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. %25 daripada 809 wanita yang menyertai program skim Aktifkan Bakat HARTS telah dibawa masuk untuk kembali bekerja dalam pelbagai syarikat multinasional. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Dato' Hafsah Hashim, program tersebut adalah satu inisiatif bagi memberi peluang kepada wanita masuk ke bidang pekerjaan semula atau menjadi usahawan. Dimulakan sejak 2013, HARTS adalah kolaborasi antara SME Corp Malaysia, Talent Corp, MDEC dan juga Perbadanan Sumber Manusia Berhad.
Satu program di mana Pusat Pembangunan Sumber Manusia sebenarnya melatih mereka-mereka ini, wanita-wanita yang berkelayakan, dan di mana Talent Corp telah pun mengguna pakai data yang ada dan digandingkan bersama-sama dengan syarikat-syarikat dan mereka dapat dibawa balik untuk bekerja. Beliau berharap lebih banyak suri rumah atau wanita yang tidak bekerja, terutamanya ibu tunggal berusia antara 25 dan 60 tahun untuk menyertai program ini. Beliau ditemui media selepas menghadiri program sesi dialog Hearts and Beyond di Ibu Negara. Selepas hampir setahun, kebanyakan penduduk terutamanya di pinggir Sungai Galas, Gua Musang, Kelantan masih lagi trauma dengan bah kuning yang melanda negeri itu penghujung tahun lalu. Rata-ratanya mengakui bimbang dan tidak lena tidur sekiranya hujan lebat dan mengharapkan bencana serupa tidak akan berulang lagi. Ada lah. Sebab abang bunyi saduh ke habis dah. Ibu-ibu dah rugi ke habis dengan sopa dengan habis kursi ke apa tak meninggal. Peti nasi beli hak bayi. Baju baru ya? Baju ada baru ni tengok. Pakai laju. Kalau ujian baru ni pun saya pun bembel. Bembel dekat pakai tak tidur lah abang ni ujian baru ni. Oh. Kau tu lah kita standby lah ni lah. Bagi-bagi apa kita kena beli dulu lah. Standby dulu. Kita cakap kita boleh beli ni. Jadi trauma tu masih ada lagi? Ada lagi, ingat lagi. Ujian tiket takut ya. Apa nak pindah belakang lah, nak bersedia lah. Berbagai rumah kan, ada lah banyak beli tu. Pindah lah, naik awal lagi. Nampak ujian itu pergi pindah hari tu, tak sekor kain naik ni. Lepas tahun ni. Tahun ni pindah lah. Jadi rasa macam takut lagi kot? Takut lah. Ingat aku nak dulu tu. Ada belakang dia minum baju pun, selas punggu tak ada nak ambil. Tahun lalu, hujan lebat menyebabkan Sungai Galas, Negiri dan Lebeh tidak mampu menampung limpahan air mengakibatkan lebih 1,000 rumah penduduk yang terletak di pinggir sungai musnah di bawah arus. Sebanyak 371 buah kenderaan klon disita di seluruh negara hasil operasi bersepadu yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sejak setahun lalu. Menurut Ketua Pengarah JPJ, Datuk Seri Ismail Ahmad, kesemua kenderaan klon pelbagai jenis itu mengakibatkan kerugian kepada negara dengan anggaran tafsiran cukai berjumlah 30 juta ringgit. Kebanyakan kenderaan dipercayai dibawa masuk dari negara jiran didalangi sindiket yang berpusat di Kuala Lumpur dan Lembah Kelang. Antara jenis kenderaan yang mendapat permintaan tinggi adalah Honda serta Toyota selain kenderaan mewah seperti Subaru, Mercedes dan BMW. Operasi seumpama itu akan diteruskan dari masa ke semasa bagi mengesan kira-kira 2,000 lagi kenderaan klon. Mintalah semua pemilik kereta klon ni tampil ke hadapan menyerah kereta-kereta klon ni kepada pihak JPJ. Kerana menggunakan kereta klon adalah satu kesalahan di bawah Akta JPJ maupun Akta SPRM. Dan yang keduanya, sebenarnya kalau mereka masih meneruskan menggunakan kereta klon ni, risiko yang mereka tanggung cukup tinggi. Bukan sahaja kepada pemilik kereta klon tu, tetapi kepada kaum keluarga dia dan juga kepada pihak ketiga yang sekiranya berlaku sebarang musibah. Beliau ditemui media pada majlis penyampaian sijil penghargaan dan anugerah kepada anggota penguatkuasa yang berjaya menahan kenderaan klon peringkat negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang di Kota Baru. Sementara itu, Pengarah Siasatan SPRM Dato' Azam Baki pula memaklumkan SPRM telah mengenal pasti lebih daripada 4 sindiket yang aktif terlibat dengan urusan penjualan kenderaan klon. Sindiket berkenaan menjadikan laman media sosial untuk menawarkan perkhidmatan mereka. Siasatan masih dijalankan, saya tak boleh jelaskan, dan ada kes-kes yang telah dirujuk kepada Timbalan Penuh Raya untuk keputusan. Mungkin kita akan dapat tahulah dalam tempoh sebulan lagi.
Harga bagi sebuah kenderaan klon dijual 50% lebih murah berbanding harga pasaran. Berkuat kuasa serta-merta Majlis Perbandaran Port Dickson MPPD menggantung permit penganjuran Pesta Ria di PD Waterfront berikutan kejadian buaian besar tumbang malam tadi. Yang di-Pertua Majlis, Dato' Abdul Khalid Mat menegaskan tempoh penggantungan itu sehingga pihaknya mendapat laporan lengkap mengenai kejadian dan keselamatan keseluruhan di tapak Pesta Ria itu. Penganjur berkenaan mempunyai permit yang sah dan biasa mengadakan Pesta Ria di lokasi berkenaan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Port Dickson, Superintendent Baharudin Mustafa berkata, 2 mangsa yang cedera ringan dihantar ke Hospital Tuanku Jaafar di Seremban pagi tadi. Seorang lagi mangsa patah tulang paha kiri. Pihak berkuasa juga ke lokasi kejadian untuk menyiasat dengan lebih terperinci dan siasatan awal mendapati tiada unsur jenayah. Di pihak penganjur pula, pendakwa hujan lebat yang menyebabkan tanah tidak stabil menjadi punca kejadian. 5 remaja lelaki termasuk seorang pesalah kanak-kanak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas tuduhan merogol seorang gadis bawah umur September lepas. Muhammad Nuzul Ikram Nurul Ail, Muhammad Rizwan Muhammad Asri, Muhammad Azlan Mat Lazan masing-masing 19 tahun, Muhammad Saiful Fauzi 18 tahun serta pesalah kanak-kanak berumur 16 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan terhadap mereka dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Haldar Abdul Aziz. Kesemua mereka bersama-sama seorang lagi yang masih bebas dituduh merogol remaja perempuan berumur 14 tahun di Tandas Awam, Taman Rekreasi, Taman Setia Tropika Kempas kira-kira pukul 12.30 malam hingga pukul 2 pagi 30 September lepas. Kesemua mereka dituduh mengikut Seksyen 375B Kanun Keseksaan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Ryan Rashikin Ibrahim dan tiada jaminan ditawarkan terhadap kesemua mereka. Hakim Muhammad Haldar kemudian menetapkan 30 Disember ini untuk sebutan semula kes. 2 maut, seorang cedera parah manakala 2 lagi terselamat selepas terbabit dengan satu kemalangan jalan raya di kilometer 45.2 Lebuh Raya Senai Desaru Johor pagi tadi. Ketua Polis Daerah Sri Alam SCP Abdul Samad Saleh mengesahkan mengenai insiden yang berlaku kira-kira pukul 6.30 pagi melibatkan sebuah lori tanker dan 4 kereta. Mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Tan Hock Sing alias Muhammad Abdullah 68 tahun dan Haris Yusof 53 tahun. Sementara yang cedera parah dikenali dengan identiti Muhammad Arifin Ngah 27 tahun. 2 lagi mangsa kemalangan Rizwan Mahali 44 tahun dan Ramlat Ahmad 54 tahun bagaimanapun terselamat. Kemalangan yang berpunca daripada salah satu kereta yang cuba memotong sebelum bertembung dengan lori dari arah bertentangan. Pertempungan itu menyebabkan lori tanker tersebut hilang kawalan lalu masuk ke laluan bertentangan dan melanggar 3 kenderaan lain. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Kemaman, Terengganu, seorang warga emas maut dalam satu kemalangan membabitkan motosikal yang ditunggangnya dengan sebuah kereta di Kemaman pagi tadi. Kemalangan berlaku kira-kira jam 9 pagi tadi di Jalan Kemasik ke Kampung Air Jernih berhampiran Pekan Kemasik. Dalam kemalangan itu, mangsa Cik Abdul Rani Cik Ngah 63 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian akibat cedera parah pada kepala dan badan. Timbalan Ketua Polis Daerah Kemaman DSP Norman Sahdin berkata kejadian dipercayai berlaku apabila mangsa yang menunggang bersendirian keluar mengejut dari simpang jalan sebelum dilanggar sebuah peredua Myvi dari arah Air Jernih. Pemandu kereta tidak mengalami sebarang kecederaan. Mayat mangsa kemudian dihantar ke Hospital Kemaman untuk bedah siasat. Seorang penganggur maut ditikam selepas cuba memecah masuk sebuah rumah di Kampung Labuhan, Kerteh pagi tadi. Kejadian itu disedari pemilik rumah terbabit menyebabkan berlakunya pergelutan. Ketika kejadian, pemilik rumah berkenaan bersama isterinya tiada di rumah setelah keluar awal pagi untuk menjalankan perniagaannya di sebuah warung tidak jauh dari rumah mereka. Suspek dan rakannya dikatakan mundar-mandir sehingga rasa curiga beberapa jiran yang kemudian bertindak menghubungi pemilik rumah berkenaan. Berikutan itu, beliau terus bergegas pulang ke rumah dan terkejut apabila mendapati kedua-dua suspek sedang mengumpil tingkap untuk memecah masuk.
ketika pemilik rumah dan jirannya cuba memberkas suspek. Berlaku pergelutan sehingga tertusuk suspek. Suspek yang dalam keadaan berlumuran darah kemudian melarikan diri dan dia bagaimanapun rebah 50 meter dari lokasi kejadian. Kesan tikaman menyebabkan mangsa cedera parah dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Mayat suspek kemudiannya dihantar ke unit forensik Hospital Kemaman untuk bedah siasat. Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan sedang membangunkan sistem data bank perumahan bertujuan mengumpul maklumat mengenai perumahan seluruh negara. Inisiatif yang dibangunkan melalui Jabatan Perumahan Negara itu akan memberi maklumat mengenai penawaran rumah unit Bumiputera selain kemajuan projek perumahan di seluruh negara. Dalam program Teduh nanti, rakyat boleh masuk dalam program ini dan dapat melihat progress report rumah yang sedang dibeli. Contohnya, adakah dia lewat 2%, 5%, 10%. Sekarang ini, bila kita beli rumah, kita tidak mempunyai cara yang sistematik untuk mengetahui sama ada perjalanan construction rumah tersebut itu mengikut jadual. Kali ini saya nak serahkan maklumat ini kepada rakyat kerana maklumat yang ada dalam jabatan. Saya kata kenapa kita simpan? Lebih baik kita bagi tahu kepada rakyat ataupun pembeli bahawa projek perumahan ini lewat 5% ataupun lebih awal 5%. Jadi menerusi program sama, pemaju yang merancang melepaskan unit Bumiputera ke pasaran bebas setelah 6 bulan tidak terjual juga wajib memaklumkan kepada kementerian. Ini bagi membolehkan pihak kementerian menawarkan unit rumah berkenaan kepada pembeli Bumiputera dalam tempoh 3 bulan sebelum dilepaskan kepada pasaran bebas. Dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan bahawa kenaikan harga rumah menunjukkan peratusan baik apabila menurun kepada 5.9% pada suku pertama tahun ini berbanding 12.2% pada suku keempat tahun 2012. 50,000 petugas pelbagai agensi penyelamat sudah bersedia untuk dikerahkan bertugas ke kawasan berisiko banjir. Sebagai sokongan, pelbagai aset turut diletakkan dalam keadaan siap siaga untuk tugasan menyelamat penduduk terjejas banjir. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Syahidan Kassim menjelaskan antara aset terlibat adalah lebih 900 buah lori, 2,000 unit kenderaan pacuan 4 roda dan lebih 1,400 bot penyelamat. Dalam tempoh pengendalian musim tengkujuh pada kali ini juga, Jabatan Kebajikan Masyarakat telah menyediakan 5,122 pusat pemindahan untuk menampung pemindahan lebih daripada 1.6 juta mangsa dalam satu masa. Selain itu, sebanyak 5 buah depo simpanan keperluan bencana telah diwujudkan mengikut zon, iaitu di Kemumin, Kelantan, Marang, Terengganu, Bedong Kedah, Sungai Buloh Selangor dan Muar Johor. Beliau sekali lagi menasihatkan orang ramai mematuhi arahan berpindah awal bagi mengelak perkara lebih buruk berlaku. Jelasnya penduduk terjejas banjir juga tidak perlu bimbang kerana kediaman mereka akan dikawal pasukan keselamatan memandangkan wujud aktiviti mencuri sewaktu bencana. Penjelasan dibuat bagi menjawab pertanyaan Senator Datuk Jaspal Singh berhubung persediaan awal bagi menghadapi musim tengkujuh tahun ini. Sementara itu, Senator Datuk Abdullah Muhammad Yassin yang mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Negara pagi tadi mahu projek Tebatan Banjir yang membelenggu penduduk rantau panjang diambil perhatian dalam sesi Dewan Negara kali ini. Tegasnya, setiap tahun penduduk kawasan berkenaan terpaksa menghadapi banjir yang ada kalanya menjejaskan mata pencarian mereka. Sebab kalau nak kira banjir ni daripada dulu sampai sekarang banjir, saya tahu. Jadi kalau campur kos bina dengan kos kerugian dan bantuan kerajaan itu, saya rasa melebihi daripada kos bina tempatan banjir. Jadi saya minta lah sebab untuk membolehkan harta rakyat tidak rosak, tak rugi, dan kerajaan tidak banyak mengeluarkan bantuan kerajaan kepada rakyat dengan sumbangan bantuan kena banjir itu. Saya rasa lebih baiklah kerajaan bina tempatan
dan sekaligus dapat menyelesaikan masalah banjir di kawasan banjir dan rakyat boleh menjalankan kegiatan ekonomi dan harta rakyat terugi. Beliau ditemui media di lobi Parlimen turut melahirkan rasa kesal dengan wakil rakyat di kawasan terbabit yang seolah-olah tidak mengambil berat masalah rakyat. Apatah lagi isu tempatan banjir merupakan perkara utama yang diharapkan penduduk agar dapat diselesaikan secepat mungkin. Namun Datuk Abdullah optimis Kerajaan Persekutuan akan mengambil perhatian serius berkaitan masalah itu. Sebanyak 6,500 kes dengan nilai rampasan 1.3 juta ringgit dicatatkan sepanjang operasi pencatutan atau Ops Catut yang bermula Januari lalu. Kes dikesan setelah hampir 2 juta pemeriksaan yang dijalankan oleh pasukan penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK. Timbalan Menterinya Datuk Seri Ahmad Bashir Ahmad Hanifah menjelaskan jumlah kompaun yang berjaya dikutip pula lebih RM900,000. Kes ini pelbagai. Yang saya kata tadi, kes mungkin ada 3,725 kes tidak meletakkan tanda harga, 37 kes kesalahan petunjuk ataupun gambaran mengelirukan, 124 kes atakan tidak mempamerkan tanda harga yang merah jambu ni pun ada, 113 kes lagi kesalahan mencatut, ini yang Muhammad sebut tadi, dan menjual atau membekal barang dan perkhidmatan, 48 kes kesalahan enggan memberi maklumat, 6 kes kesalahan tidak menyelenggarakan rekod dan pelbagai lagi. Tegasnya pengawasan berkala kepada peniaga akan dilakukan secara berterusan untuk mengawal kegiatan menaikkan harga oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, kempen penurunan harga barang pada Mac lalu akan diteruskan bagi memastikan pengguna dapat membeli barang dengan harga lebih murah. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Seri S. Nala Karupan. Satu program bazar amal peringkat antarabangsa telah dianjurkan oleh Persatuan Isteri-Isteri Kedutaan Besar di Lubnan. 24 kedutaan dari pelbagai negara termasuk Malaysia telah menyertai program berkenaan yang julung kalinya diadakan. Menerusi program bazar ini, setiap kedutaan berpeluang memperkenalkan produk dari negara masing-masing. Antara negara yang turut serta ialah India, Spanyol, Romania, Australia dan Republik Czech. Malaysia telah mengambil peluang dengan mengetengahkan produk batik selain turut memperkenalkan permainan tradisional seperti congkak yang telah berjaya menarik perhatian orang ramai. Hasil kutipan dana akan disalurkan kepada golongan yang memerlukan. Turut hadir ke majlis ini adalah isteri kepada Perdana Menteri Lubnan iaitu Lama Bedreddin. Kumpulan Kebudayaan dan Kesenian Malbat 8503 yang bertugas di bawah Panji-Panji Bangsa Bersatu turut diundang bagi mempersembahkan tarian kebudayaan Malaysia seperti joget Pahang dan tarian Sumazau. Menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia 2015 Sabtu ini, sebanyak 72,000 tiket diperuntukkan bagi penyokong Selangor dan Kedah yang akan turun menyaksikan perlawanan pada 12 Disember nanti. Pada tahun ini, perlawanan akhir akan berlangsung jam 9 malam di Stadium Shah Alam. For media coverage, live game. Ya, kita ada special request daripada pihak media untuk memulakan 9 bagi maksud siaran langsung yang berkaitan. Ya. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Seri Afandi Amzah berkata, daripada jumlah itu sebanyak 30,000 diberikan kepada penyokong Kedah dan 30,000 lagi untuk penyokong Selangor. Kita telah bersetuju untuk membuat pengagihan tiket sebanyak 30,000 keping tiket kepada kedua-dua pasukan. Bermaksud 30,000 untuk Kedah dan 30,000 untuk Selangor. Dan kita juga
buat satu peruntukan khas untuk tiket kanak-kanak sebanyak 1,000 kepada Kedah dan 1,000 kepada pasukan Selangor. Tiket-tiket ini akan mulai dijual di negeri masing-masing pada hari Khamis 10 Disember bermula jam 10 pagi. Menurut Afandi lagi, 2,000 tiket turut disediakan untuk kanak-kanak. Bagi jualan tiket atas talian, orang ramai boleh mula membeli pada Rabu 9 Disember dengan melayari laman sesawang www.tickethotline.com.my dan menebusnya di Stadium Melawati Shah Alam pada Khamis bermula jam 10 pagi. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat Jawatankuasa Pengelola Perlawanan Akhir Piala Malaysia 2015 di Wisma FAM pagi tadi. Sementara itu, pengurusi Jawatankuasa Tiket Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk S. Siva Sundaram berkata, pintu masuk akan dibuka seawal jam 4 petang dan orang ramai diminta datang awal bagi memudahkan pihak berkuasa menjalankan pemeriksaan di pintu masuk. Menurutnya, penyokong Kedah dihaskan melalui pintu A dan D, manakala bagi penyokong Selangor melalui pintu C dan pintu B. Harga tiket yang ditetapkan biasa final dewasa RM40, kanak-kanak RM5. So kanak-kanak we only have allocated 2,000 tickets lah. So I hope that the children without tickets please don't turn up to the stadium lah. Dalam pada itu, Timbalan Pengurusi Jawatankuasa Keselamatan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Osman Saleh berkata, pemeriksaan rapi di semua pintu masuk stadium akan dijalankan bagi memastikan penyokong tidak membawa masuk bahan-bahan terlarang ke dalam stadium. Kita juga akan membuat kawalan keselamatan yang rapi di dalam stadium juga, di luar dan di dalam, di mana kita harap tidak ada penonton-penonton yang terlalu gairah meraihkan kemenangan dengan melancarkan mercun, bunga api dan sebagainya. Kerana mereka ni boleh ditangkap. Pihak polis akan sentiasa mengawasi perkara ini. Dan juga semasa tamat permainan, kita tidak benarkan langsung penonton-penonton melompat masuk ke dalam padang. Ini adalah satu kesalahan. Bagi memeriahkan lagi suasana, karnival dan beberapa acara sukaneka turut diadakan di luar stadium. Selain penyediaan skrin layar besar di luar stadium bagi kemudahan peminat yang gagal mendapatkan tiket menyaksikan perlawanan. Dalam aksi separuh akhir kedua semalam, Selangor dan Kedah telah mengesahkan slot final selepas menewaskan lawan masing-masing. Di Alostar Kedah berjaya mengekang asakan Felda United dengan kemenangan 2-1 di Darul Aman dan Mara dengan agregat 4-3. Manakala Selangor kembali bersemangat untuk meneruskan misi 33, menewaskan Tok Gajah 2-0 di Shah Alam untuk Mara dengan agregat 2-0. Beraksi di hadapan lebih 50,000 penonton yang memenuhi Stadium Shah Alam, kedua-dua pasukan bermula dengan aksi berhati-hati bagi memastikan gawang tidak dibolosi. Bagaimanapun Selangor pantas mencuri peluang pada minit ke-11 ketika situasi kelang kabut di depan pintu gol apabila rembatan rendah Guilherme Di Paula yang gagal ditangkap kemas Khairul Azhan menjadikan kedudukan 1-0. Pahang yang tersentak melakukan rasakan balas, tapi benteng akhir Selangor Norazlan Razali kental bertahan menggagalkan percubaan jentera serangan Tok Gajah. Babak kedua semakin rancak. Kealpaan pertahanan Tok Gajah pantas dihukum Selangor apabila Nazmi Faiz Mansur bijak menggunakan ruang yang terhidang untuk menjaringkan gol kedua pada minit ke-54. Meskipun Pahang cuba untuk mendapatkan jaringan, ternyata kekebalan benteng Selangor menafikan segala percubaan Pahang. Kedudukan 2-0 kekal berpihak kepada Selangor untuk mara ke final selepas kali terakhir melakukannya pada tahun 2008. Di Stadium Darul Aman, Kedah berjaya mengalahkan Felda United dengan 2-1. Permainan seimbang dipamerkan kedua-dua pasukan pada awal babak pertama. Bagaimanapun Lang Merah dan lebih 30,000 peminat hijau kuning tergamam apabila Felda United berjaya memperolehi gol pertama pada minit ke-40 jaringan Ahmad Syamin Yahya. Tersentak dengan jaringan itu, Lang Merah kembali garang dan hasil satu hantaran cantik Badru Bakhtia Chidiede tidak melepaskan peluang untuk menyamakan kedudukan 1-1 pada minit ke-44. Permainan bertambah menarik pada separuh masa kedua. Kedah terus mengasak pintu gol The Fighters. Hasilnya, minit ke-51, Kedah melangkah ke depan dengan gol cantik hasil sepakan percuma Sandro da Silva meletakkan kedudukan 2-1.
Keadaan terus berubah buat Felda United apabila kekasaran yang dilakukan Indra Putra Mahyudin menyaksikan beliau dibuang padang setelah menerima kad kuning kedua dan mengubah nasib Kedah. Kedah terus menguasai permainan dan mudah mengekang asakan Felda United. Dan kedudukan 2-1 ini kekal hingga tamat permainan untuk Kedah mara ke final dengan kemenangan agregat 4-3. Akan bertemu Selangor 12 Disember nanti. Bagi jurulatih sementara Kedah, Ramon Marcote, pasukannya telah menampilkan aksi terbaik sehingga berjaya menewaskan Felda United yang disifatkannya sebagai antara pasukan yang terkuat musim ini. We are very happy because maybe this Felda United is the stronger team against we played this year. We knew they are very strong team. We knew they have a good players as a number 10, number 23, the number 49, very fast players on the right, on the left. But we was totally ready for this game. Sementara itu, bagi pengendali Felda United, Irfan Bakti Abu Salim, beliau tidak kecewa dengan kegagalan melangkah ke perlawanan akhir. Terlebih dahulu saya tahniahkan pada Kedah lah kerana sebagai pasukan Premier dapat final Piala Malaysia. Mungkin kemuncak Kedah lah. Walau macam mana pun saya tidak kecewa di atas kekalahan tadi. Kami telah bagi yang terbaik lah. We give everything. Kita datang sini pun dengan orang kata depleted team dengan 17 pemain saja. 16 pemain saja kan. Di saat-saat akhir ni pemain ramai yang injured. Kejohanan hoki Piala Tun Razak kali ke-53 ternyata tuah bukan milik juara bertahan Perak dalam perlawanan akhir apabila tewas di tangan pasukan yang kembali meningkat Melaka. Meskipun mengasak bertubi-tubi ke gawang Melaka, namun pertahanan Hurricane sukar ditemusi. Perak yang menguasai sepenuhnya perlawanan tidak mampu menggempur kubu lawan yang nyata kebal. Kelekaan Perak di bahagian pertahanan pantas dibaca Melaka yang sempat mencuri ruang pada minit ke-30 apabila pukulan dari luar kotak penalti berjaya ditampan Dedi Aryadi Jumaidi untuk memberikan gol tunggal perlawanan. Bertahan sehingga akhir babak, Melaka dinobatkan juara bagi edisi ke-53 yang berakhir semalam dengan kemenangan tipis 1-0. Ia merupakan kali ketiga Melaka menjualang piala tersebut selepas 2005 dan 2009. Sukan Para ASEAN 2015 Singapura, Muhammad Saifuddin Ishak berjaya memadam rekod sendiri 2 tahun lalu di Myanmar dalam acara lompat jauh F11 Palang 12. Muhammad Ziad Zulkifli pula mengekalkan pingat emas dalam acara lontar peluru kategori F20. Manakala Siti Nur Lasah Muhammad Arifin menyumbang emas keempat menerusi acara 400 meter T20. Seperti dijangka, 3 pingat emas hadir menerusi atlet pilihan negara yang turun beraksi pada aksi sebelah petang. Lompatan pertama sejauh 6.62 meter sudah cukup buat Muhammad Saifuddin Ishak menghadiahkan emas sekaligus melebur rekod yang diciptanya 2 tahun lalu. Namun Saifuddin kurang berpuas hati, gagal mencapai sasaran 7 meter akibat kecederaan yang dialami sebelum ke Singapura. Syukurlah, Alhamdulillah sebab tadi dapat gold medal kan. Tapi ada sikit geram lah sebab target nak dapat 7 meter. Tapi ada sikit injury dia ganggu kan. Jadi tak okeylah dapat pecah rekod untuk game rekod kejohanan. Rakan senegara Muhammad Afiq Muhammad Ali Hanafiah meraih pingat perak manakala Vietnam pingat gangsa. Muhammad Ziad Zulkifli turut cemerlang mempertahankan pingat emas dalam acara kegemarannya, lontar peluru F20. Lontaran terakhir sejauh 15.51 meter gagal diatasi rakan sepasukan Muhammad Alif Muhammad Awi yang berpuas hati dengan pingat perak diikuti Muhammad Khairin Azhar Rosli meraih gangsa. Setakat ni sebab ada balingan yang terakhir, saya tidak berpuas hati sangatlah. Dia tak menjadi daripada awal lagi, dia menjadi yang balingan terakhir, tapi itu tak memberi, macam tak bukan alasan saya lah.
Emas terakhir hari keempat hadir menerusi Siti Nur Yasah Muhammad Arifin menerusi acara 400 meter T20. Yasah melintasi garisan penamat dengan catatan terpantas 61.10 saat, mengatasi seorang lagi wakil negara Siti Noradiah dengan pingat perak, manakala gangsa milik wakil Indonesia. Tamat hari keempat acara olahraga berlangsung, Malaysia menambah 4 lagi pingat emas untuk mengikori Indonesia yang kini menguasai kedudukan teratas pungutan pingat. Pastinya, pungutan pingat akan berubah berbaki 2 hari sebelum acara olahraga menutup tirai. Laporan Adila Muhammad dan Jurukamera Muhammad Syafiq dari Singapura untuk Sukan RTM. Dalam pada itu, pasukan bocah sekadar menyumbang 1 perak dan 1 gangsa. Chew Wee Lun gagal menyaingi kehebatan jago Thailand, Witsanu Huat Pradit dalam acara individu B1. Witsanu mencatat kemenangan bergaya 10-1. Muhammad Syafiq Muhammad Noh pula menyumbang gangsa dalam acara individu BC2. Berdepan rakan sepasukan, Lee Chi Hong, Muhammad Syafiq menang tipis 6-5. Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa menerbitkan 50,000 buku bertajuk 1MDB. Siapa kata tidak dijawab? Edisi kedua bagi memberi penjelasan kepada masyarakat umum mengenai syarikat pelaburan strategik milik negara itu. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kanda Kanasami berkata pihak jasa dijangka akan menerbitkan tambahan 100,000 buku lagi bagi memenuhi permintaan ramai. Dalam buku tersebut, kami mempunyai pelbagai soalan dan jawapan yang menggunakan fakta dan juga grafik di mana senang difahami oleh kesemua lapisan masyarakat. Dan buku ini telah diterbitkan oleh Jasa dan kami amat berterima kasih kepada pihak Jasa kerana mengambil berat mengenai perkara tersebut untuk menerbitkan buku yang sebegitu baik seperti ini. Beliau ditemui pada Konvensyen Penerangan Generasi Muda 2015 di Kuala Lumpur. Konvensyen Anjuran Bahagian Penerangan Pemuda UMNO memberi pendedahan kepada isu-isu semasa politik, ekonomi dan media sosial. Bekerjasama secara kondusif dan melakukan perubahan menyeluruh dalam budaya kerja dan minda. Itu amanat timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik Dato' Adilah Sheikh Omar kepada seluruh kaki tangan Jabatan Penyiaran termasuk di negeri selaras usaha transformasi pendigitalan Radio Televisyen Malaysia RTM. Dato' Adilah berkata warga kerja RTM juga dituntut melakukan lonjakan paradigma dengan cara bekerja lebih efisien dan sistematik. Beliau juga mahu warga RTM menyemai semangat cintai kerja, sayangi organisasi dan bersifat positif, bekerjasama serta berintegriti dalam usaha melahirkan RTM unggul dan berdaya saing. Selain itu, RTM memerlukan sentuhan kreatif daripada sumber tenaganya bagi membolehkan ia bersaing dengan stesen televisyen lain. Dato' Adilah berucap menyampaikan amanat kepada kaki tangan RTM Pahang di Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah, Kuantan. Beliau turut tidak ketinggalan melawat konti Radio Pahang FM dan studio TV selain menyertai sukan rakyat. Baiklah, laporan itu tadi menutup paparan Nasional 8 malam ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam sehati sejiwa.